Saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu, surah dibaca, sayunya alunan suara. Jelas di dada, lemah tak lumayan, terbuka hijab di depan mata. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama, nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bahagia pula ke sana. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Di balik sepi seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal bangsa tak berguna lagi, hancurlah jasad di mama bumi. Habiskan sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama, nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bahagia pula ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini di dalam
bicara kuliah duha kita secara atas talian. Pada pagi ini saya berada di Surau Seri Iqra Al-Hafiz Denai Alam, surau di sekolah saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita masih di dalam keadaan menerima nikmat sebaik-baik nikmat. Maka insya-Allah kita manfaatkan sebaik mungkin bagi memastikan supaya kehidupan kita dalam keadaan diredai oleh Allah. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Akhi Zakir di atas perkongsian share link pada pagi ini. Dan seterusnya kepada kaum muslimin muslimat, para penonton, para jemaah yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan masa lebih kurang setengah jam ke 40 minit, Ustaz akan membicarakan dengan tuan-tuan sekalian satu tajuk yang mana kita akan menceritakan kisah, yakni kisah seorang manusia yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sanjung dan kita sayang. Tidak lain dan tidak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susuk tubuh badan ini antara susuk tubuh badan yang paling terbaik atas muka bumi Allah. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan yang paling mulia, yang paling terbaik. Maknanya kalau kita nak kata full package, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebaik-baik manusia yang mempunyai segala-gala yang disebut dengan kebaikan. Maka apabila kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupa kita menyambut dengan kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita akan mendapat kelebihan ganjaran dan insya-Allah pada suatu hari nanti kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asbab kita senantiasa berselawat pada Nabi dan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Pada pagi ini para jemaah sekalian, Ustaz nak membicarakan satu tajuk yang mana sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menunjukkan sifat kasih sayang yang terlalu tinggi. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbelah bahagi. Betapa Rasulullah ini mempunyai sifat pengasih. Nabi SAW mempunyai sifat yang mana penyayang, terutamanya kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membicarakan sifat kasih dan sayang Nabi kepada umat baginda, termasuklah kita. Walaupun kita ni umat akhir zaman, tapi kita terkategori umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini para jemaah sekalian, umat yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan khairu ummah, sebaik-baik umat. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran kan, kuntum khairu ummah, kamu ni sebaik-baik umat. Yang mana sebaik-baik umat yang dimaksudkan adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni di kalangan manusia, di kalangan hamba Allah ini mempunyai kemuliaan sebaik-baik. Yang mana sebaik-baik ini juga yang dimasukkan yakni adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau umat Nabi, umat yang terbaik berbanding umat terdahulu, maka kita boleh bayangkan betapa Nabi ini adalah Nabi yang terbaik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara para Nabi dan para Rasul. Yang wajib kita beriman 25 orang,
yang mana di kalangan 25 orang tadi yang dipilih menjadi penghulu segala Nabi dan Rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang para jemaah, para penonton boleh bayang tak macam mana kemuliaan Nabi ni? Maka kita tak boleh nak bayang kerana kita tidak berjumpa dengan Nabi. Akan tetapi kita boleh bayang bila mana kita mempelajari kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud Ustaz sebut tadi mula-mula kan? Kita tak boleh nak bayang kerana kita tak berjumpa dengan Nabi. Tapi apabila kita mempelajari kisah Rasulullah daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, daripada kitab-kitab sirah, daripada kitab-kitab yang menceritakan bagaimana tentang Nabi, maka baru boleh kita bayangkan betapa insan yang disebut dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah susuk tubuh yang begitu terbaik, yang menjadi tauladan dan yang menjadi ikutan kepada manusia seluruh ataupun sepanjang zaman. Sidang para penonton yang dimulia oleh Allah, ini di antara permulaan Ustaz menyebut supaya kita nampak insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar keturunannya baik, tetapi daripada sabit dengan Nabi ini semua menjadi baik ataupun yang dikatakan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sesekali kita cuba orang panggil apa dia? Memperlekehkan ataupun kita tidak mengambil endah tentang bersabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita mengaku kita umat Nabi, kita sayang pada Nabi, apabila membicarakan ataupun mengisahkan tentang Nabi, maka kita kena ambil cakna dan ambil peduli. Jangan kita hanya sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, jangan. Bahkan kita kena ambil peduli, pastikan aku nak mengikuti segala titah perintah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang para penonton, kisah hidup Rasulullah ini menunjukkan betapa tingginya sifat kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tolak bandingan. Tidak ada yang disebut nak challenge kemuliaan ataupun tingginya sifat kasih sayang Nabi ni. Tak boleh kita nak, orang panggil apa dia, nak mencari, maknanya nak buat persaingan. Tak boleh. Tidak ada persaingan nak menyaingi kemuliaan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Boleh kita bayangkan betapa Nabi SAW ini terbaik. Nah, insan yang paling, orang panggil apa dia, yang paling menjadi king, menjadi contoh, yang disebut dengan uswatun hasanah, yang disebut dengan contoh tauladan yang baik, yang sudah pasti di kalangan kita tidak akan lupa dengan segala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, terutamanya mengenai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas para jemaah sekalian. Bagaimana apabila kita menceritakan tinggi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana Ustaz nak mengajak para jemaah sidang, para tontonan yang dirahmati oleh Allah, untuk kita menhayati beberapa penhayatan yang untuk kita menyelami, beberapa untuk kita merasakan kita ni makin lama makin cinta dan makin sayang pada Rasulullah. Tidak hanya sekadar kita berselawat sahaja, tetapi kita nak mengamalkan sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita, yakni kita nak pastikan kehidupan kita ini senantiasa dalam jagaan ataupun peliharaan yang disebut Allah dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita faham, yang perlu kita hadamkan betul-betul. Sidang para penonton yang dimulia oleh Allah, apabila kita menyebut kisah ataupun kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam, ada banyak mengenai kisah-kisah tersebut. Ada banyak mengenai, orang panggil apa dah, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Ustaz nak mengambil beberapa kisah yang boleh kita menjadikan ia sebagai, orang panggil apa dia, pengajaran ilmu untuk kita mencontohi, untuk kita mendekati, untuk kita berada dalam keadaan mengikut segala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena hayati dengan keadaan sebetul-betul penhayatan
supaya kita tidak terlepas daripada untuk terus beramal dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Di antaranya kita melihat kisah hidup Nabi ni, para jemaah sekalian, dia cukup menjadi orang panggil apa dia, tauladan dan menjadi ikutan kepada kita. Ustaz nak ambil kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jemaah sekalian, yang mana yang disebut Rasulullah ni pernah satu ketika seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Arab Badui datang pada Nabi, para jemaah sekalian, yang mana Arab Badui datang pada Nabi ini dengan keadaan datangnya dia menarik. Ada setengah riwayat ada menyebut Badui ini menarik dalam keadaan yang disebut dengan kasar tarikan dia. Sehingga kasar tarikan dia yang maknanya kalau kita kata menarik kain jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarik kain jubah Nabi yang mana agak kasar sedikit kain jubah tersebut, sehingga bagaimana dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di leher Nabi ni ada berbekas. Ada berbekas sedikit kesan daripada tarikan Arab Badui tersebut. Maka apabila kesan terbekas, para jemaah sekalian sidang para penonton, yang menyebabkan yang mana leher baginda berada dalam keadaan kemerah-merahan. Merahlah sedikit dalam keadaan mana ditarik dan kesan daripada tarikan yang begitu kuat. Maka apabila dalam keadaan sedemikian, para sahabat tengok Nabi, para sahabat agak marahlah sedikit dengan sifat perbuatan sedemikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak macam orang lain. Nabi tidak memarahi ataupun tidak menhalau Badui tersebut. Nabi tak marah pun, Nabi senyum je. Kalau kita kata Nabi stay boleh senyum lagi, Nabi tidak marah kepada Badui tersebut. Bahkan setengah riwayat ada menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan jubah yang dipakai oleh Nabi yang ditarik oleh Badui tersebut. Nabi bagi jubah tersebut kepada Badui tersebut. Maknanya Nabi bagi jubah yang Nabi pakai kepada Badui. Anak katanya, Nabi ni seorang yang mana pengasih, penyayang, pemurahnya Nabi. Kalau kita para jemaah sekalian, tuan-tuan, orang buat kita macam tu, apa kita balas? Kau nak penumbuk aku apa dia? Kita dah. Tapi Nabi berlainan sifat Rasulullah kerana ia adalah Habibullah, kekasih Allah. Kerana dia ini adalah pesuruh Allah. Apabila kita sebut Habibullah, pesuruh Allah, maka Nabi SAW perangai dia tidak macam perangai kita. Nabi SAW akhlak dia akhlak yang paling terbaik. Nabi SAW di antara contoh yang paling terbaik untuk kita jadikan ia sebagai orang panggil apa dah, tauladan. Ini Nabi SAW berbeza dengan kita kan. Kalau kita mana boleh tahan orang tarik baju kita, kau ni nak cari gaduh, nak cari pasal apa dia? Anak, kalau kita. Tapi Nabi tidak sedemikian. Nabi bersalahan sifat dia. Nabi ini bukan pengikut hawa nafsu dan tidak mengikut hawa nafsu yang mengajak ataupun yang senantiasa mencari untuk manusia melakukan kesilapan. Nabi SAW tidak, kerana Nabi ini adalah insan ataupun manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kisah yang boleh dikatakan masyhur jugalah kisah ni, yakni yang dikatakan Nabi ni ada di dalam diri dia yang disebutnya sifat sayangnya Nabi kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam secara khasnya dan kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini Nabi sayang. Nabi ada sifat pengasih dan sayang, dan Nabi nak selamatkan di kalangan manusia yang mana supaya dalam keadaan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Bagaimana Rasulullah juga, para jemaah sekalian, pernah kalau kita tengok Nabi ni, sebab Rasulullah ni para jemaah musuhnya terlalu ramai di zaman itu. Ramai yang memusuhi Nabi SAW dan tak suka cara Nabi. Kadang-kadang kita tengok yang memusuhi Nabi ni tidak terkecuali di kalangan mereka adalah yang disebut seorang-orang wanita. Perempuan pemusuh juga Nabi. Allahu Rabbi.
Perempuan-perempuan, wanita-wanita memusuhi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak katanya sifat tak puas hati terhadap Rasulullah tu bukan sekadar lelaki, perempuan berlaku pada masa tu. Nak cerita apa dia? Betapa Rasulullah ini bukan sekadar orang sayang, ada juga orang benci pada Nabi. Masya Allah. Kebencian ini Nabi tidak membalas dengan kebencian. Ini akhlak Nabi, para jemaah sekalian. Benci pada Nabi tidak dibalas dengan kebencian. Marah pada Nabi tidak dibalas dengan kemarahan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlainan dengan sifat kita, para jemaah sekalian. Sifat kita lain. Orang marah kita marah, orang benci kita lagi benci. Ni sifat kita, sifat Nabi tidak. Orang benci Nabi tidak membenci. Orang marah Nabi tidak memarahi. Nah, ini sifat Rasulullah yang perlu kita ambil dan kita contohi supaya memastikan supaya kehidupan kita di dalam keadaan benar-benar mendapat ataupun diredai oleh Allah. Bagaimana kisah lelaki dengan seorang wanita tua? Dalam kisah ini cukup masyhur juga, para jemaah sekalian, para tontonan, para muslimin muslimat. Bagaimana kisah seorang tua yang mana selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua ni tak ada kerja lain, tuan-tuan sekalian. Kerja dia memang nak sakit hati Nabi. Kerja dia mesti nak supaya Rasulullah ni jadi sakit hati dengan dia. Macam-macam benda dia buat terhadap Nabi. Maknanya tidak ada cara lain melainkan dia nak suruh Nabi ni kecil hati ni. Nak suruh Nabi SAW ni berasa hati dengan dia. Ni dah ada antara perangai orang tua ni satu ketika. Maknanya sehinggakan dia nak suruh Nabi ni marah ni kat dia. Nak suruh Nabi SAW ni sakit hati ni. Dia nak suruh Nabi ni ada perasaan ni, macam-macam lah dia buat. Sehingga wanita tua ni dia menunjukkan kebencian yang melampau. Dia nak kebencian melampau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menandakan kebencian dia, para jemaah sekalian, sidang para tontonan sekalian, apa perempuan tua ni buat? Perempuan tua ni buat, ada setengah di dalam riwayat ada menyebut dia membaling ataupun dia mengambil duri dengan erti kata meletakkan di kawasan laluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tetap boleh bayang dia ambil duri letak tengah jalan. Menyebabkan orang lain nak lalu pun payah. Ini punya perangai tak berapa molek kan? Perangai tak berapa molek kerana benci pada Nabi, sanggup buat apa saja. Benci pada Nabi, dia sanggup buat perkara-perkara itu yang mana sudah pasti mendatangkan kemudaratan. Ini perangai manusia yang benci kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perempuan ini dia letaklah duri. Ada setengah riwayat juga kata dia mengambil najis dan sebagainya, wal iyazubillah. Ini di antara perbuatan-perbuatan yang dikatakan menunjukkan tanda kebencian terhadap Nabi SAW. Dia letak duri, dia ambil najis, macam-macam cara kaedah dia buat nak menandakan bencinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana menyukarkan Nabi untuk lalu lalah. Sudah pasti tuan-tuan, ada duri, ada najis dan sebagainya. Menyukarkan untuk orang lalu lalang dan membawa kepada yang disebut apa dia? Orang panggil apa dia? Ketidaksenangan. Ini di antara perangai-perangai orang yang tak suka kepada Rasulullah. Maknanya sifat dia tadi membawa kepada menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah wal iyazubillah. Ini di antara kalau kita melihat bagaimana dia buat benda ini adalah semata-mata dia tanda dia tidak suka pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sanggup buat lewasan laluan utama Nabi. Nabi selalulah katakanlah Nabi suka lalu jalan ni, maka dia kacau jalan tu. Nabi lalu jalan ni, maka dia kacau jalan tu. Maknanya dia ni jadi gulungan pengacau, dia panggil kan. Waliyazubillah. Masya Allah, golongan ni, golongan pengacau ni, para jemaah sidang, para tontonan sekalian, golongan yang mana mendapat kemarahan Allah. Golongan yang disebut sebagai golongan khianat. Golongan yang disebut sebagai golongan yang senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa di antara mereka. Ini golongan-golongan yang kita mesti jauhi. Bagaimana dalam keadaan sedemikian, namun walaupun Nabi dilayan, Nabi dibuat, Nabi ditutup jalan, Nabi dihalang berbagai keadaan, tetapi Rasulullah ni, Masya Allah, tabarakallah, Habibullah ini, kekasih Allah ni, dia luar biasa layanan dia. Apabila orang buat dia macam tu, apa Nabi buat?
Apa Nabi buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas. Kalau kamu tutup jalan, aku lalu jalan lain. Kalau kamu baling letak najis, aku tak lalu jalan tu. Makna Nabi tak balas. Bahkan Nabi SAW membuang segala duri-duri dan segala apa yang diletakkan oleh perempuan tadi di kawasan lalu lalang. Katakanlah Nabi suka lalu jalan belah Khalid ni. Apabila tengok ada duri orang letak, ada benda yang tak baik, ada, Nabi buat. Bukan Nabi lari, tidak. Bukan Nabi kata, ini kerja siapa ni buat-buat tani. Tak ada. Bahkan Nabi buat. Ini contoh ni para jemaah sekalian. Contoh tauladan yang baik, sifat Nabi yang baik, yang perlu kita contohi dan teladani. Masya Allah. Walaupun diuji, walaupun dalam keadaan, dibuat dengan keadaan, layanan yang begitu dahsyat. Nabi tidak balas dengan layanan yang buruk. Nabi tidak membalas dengan layanan yang tidak baik. Ini di antara orang panggil kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tolak bandingan. Tidak ada tolak bandingan para jemaah sekalian. Sehingga kan bagaimana sifat Nabi dalam setengah riwayat ada menyebut Nabi memaafkan. Allahu Rabbi, Masya Allah. Beruntung kita ni para jemaah. Menjadi umat Rasulullah, umat yang terbaik. Mempunyai sifat seorang Nabi, sifat yang begitu pengasih dan penyayang. Yang sayang pada umat baginda, yang sayang pada umat dia. Beruntung kita para jemaah sekalian. Nampak? Kalau kita nak melihat, betul lah Nabi memberi jaminan, Nabi memberi satu janji terhadap kita, supaya mana dimasukkan ke dalam syurga, diberi ganjaran. Nak banding-banding dengan umat-umat terdahulu, Allahu Rabbi, kita ni Masya Allah, tabarakallah, umat yang terbaik lah. Tapi jangan sekadar kita jadi umat Nabi duduk diam saja. Tidak. Mesti ikut sunnah Nabi. Jangan sekadar kita duduk diam. Semayang pun malas. Beribadah pun malas. Tak jadi juga macam tu para jemaah sekalian. Kita kena buat segala sunnah yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Kita kena buat segala peninggalan yang Nabi tinggal kepada kita. Tu Nabi sebut satu hadis kan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dua peninggalan, kata Nabi, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan menyeleweng selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada dua benda, kata Nabi. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kamu dengan peninggalan ataupun khazanah yang aku tinggalkan kepada kalian. Ini Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, mengutamakan yang disebut terhadap umat baginda dengan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sidang para penonton yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW tadi tidak berbalas dengan orang tua yang menyakiti Nabi. Sambung pada kisah kita tadi. Walaupun orang tua tu dalam keadaan mengkhianati, dalam keadaan benci pada Nabi, Nabi tidak balas dengan kebencian. Nabi tidak balas dengan kebencian, dengan erti kata Nabi tidak meletakkan kebencian itu di antara yang dikatakan balasan. Tidak. Nampak? Dia kena Nabi ni dia menunjukkan yang terbaik kan. Bahkan bagaimana dengan keadaan orang tua yang pernah menyakiti Nabi, yang pernah benci Rasulullah ni, satu ketika perempuan tua ini ditimpa dengan jatuh sakit. Satu ketika wanita tua ni para jemaah sekalian yang pernah menyakiti Nabi, yang pernah benci pada Nabi, dia diuji dengan kesakitan. Dah sampai masa dia sakit. Sampai satu masa dia tidak seperti biasa dah. Apabila dia diuji dengan sakit, Rasulullah mendapat penkhabaran tentang wanita tua itu sudah ditimpa dan jatuh sakit. Maka Nabi SAW menziarahi wanita tersebut. Masya Allah. Walaupun yang pernah khianat, walaupun benci pada Nabi, ditimpa dengan kesakitan, diuji dengan kesakitan, Nabi pergi ziarah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan para jemaah, para muslimin-muslimat, boleh bayang tak? Nabi pergi ziarah wanita tersebut yang diuji ataupun ditimpa sakit. Nabi pergi ziarah dia, menunjukkan terhadap sikap Nabi ni, sifat kasih sayangnya Nabi.
Sehingga kan bagaimana Nabi melayan perempuan ini sebaik-baik layanan. Dengan erti kata memuliakan. Dengan erti kata penuh beradabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Nah, maknanya penuh adab. Nabi menunjukkan akhlak yang terbaik. Walaupun Nabi tahu orang ini benci sangat pada dia satu ketika dahulu. Sehingga bagaimana apabila Nabi melayan tertua tersebut, orang tua ni dalam keadaan yang terbaik dengan akhlak Nabi yang paling tinggi nilainya, dengan penuh hikmahnya Nabi, bagaimana wanita tua tersebut di dalam setengah riwayat ada menyebut dia terharu dengan sikap Nabi. Dia terharu sampai dia memikirkan, Masya Allah, ini ke Muhammad. Aku hina dia, aku marah dia, aku kata macam-macam pada dia, tapi dia tidak menghina aku dan tidak membalas dengan seperti mana aku hina dia. Wanita tua ni mari fikir, mari dia dalam keadaan seolah-olah dia fikir, ya Allah, baik sungguhnya budak pemuda tersebut. Aku benci pada dia, dia tidak benci pada aku. Aku marah pada dia, dia tidak marah pada aku. Ini contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam keadaan setelah mana Rasulullah berbuat demikian, para jemaah sekalian, wanita tersebut melihat kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erti kata lantas dia memeluk Islam dan dalam keadaan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali dan dia dapat masuk Islam dengan asbab cara Nabi ataupun Nabi melayani dia. Allahu Rabbi. Ini kalau kita kata apa dia? Contoh tauladan yang paling terbaik atas muka bumi lah ni. Tidak ada contoh tauladan yang terbaik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga wanita tersebut, para jemaah, masuk Islam. Setengok akhlak Nabi SAW, tengok sifat Nabi SAW, masuk Islam wanita tersebut. Allah, luar biasanya Nabi kita SAW kan. Allahu Rabbi, beruntunglah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbaiklah kita para jemaah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila wanita tua tersebut mendengar, maka memeluk Islam. Allahu Rabbi. Tu nak kata apa dia? Apabila kita belajar tentang sirah, apabila kita mendengar tentang sejarah Nabi, maka di sana para jemaah sekalian membayangkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini insan yang cukup kasih dan sayang kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita kena akuilah. Yang ni kita kena percayalah. Tapi kita nak balas jasa macam mana? Buatlah segala apa yang Nabi suruh. Buatlah apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Jangan buat yang Nabi larang, tinggal yang Nabi suruh, itu bahaya. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau kita kata kita beriman betul-betul pada Nabi, dengan Allah dan sayang pada Nabi, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Jangan buat yang dilarang, tinggal yang disuruh. Itu terbalik nama dia. Terbalik ku. Tapi kita tidak. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau kita nak dapatkan kemuliaan ataupun nak dapat kebaikan daripada sikap kita, mesti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang paling terbaik yang tidak ada tandingan. Ini kisah-kisah yang berlaku yang mana menjadi tauladan, menjadi contoh kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, jangan ambil mudah, bahkan kita kena ambil ia adalah sebagai pengajaran yang cukup-cukup memberi makna dalam diri kita. Manakala yang ketiga, kisah Rasulullah juga yang menjadi contoh tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, para jemaah sekalian, apa dia pernah dilihat oleh para sahabat. Para sahabat ni cukup rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi ni dekat dengan Nabi. Tu kalau kita tengok Nabi SAW ni dia rapat sangat dengan para sahabat baginda. Nabi dia bergurau dengan para sahabat. Nabi dia mengikramkan para sahabat dia. Ya Allahu Rabbi, ni paling hebat lah. Rasulullah ni dia pernah, para sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi mencium anak kecil, satu ketika Nabi peluk anak kecil. Lantas daripada seorang sahabat menegur, engkau mencium anak kecil ya Rasulullah? Kamu cium anak kecil ya Rasulullah? Kerana pada sangkaannya Rasulullah tidak pernah mencium anak kecil. Itu sahabat bertanya, kamu cium anak ya Rasulullah?
Kamu cium budak-budak kecil ya Rasulullah. Kerana ada di kalangan para sahabat tidak menjagakan Nabi nak buat benda macam tu. Begitu makna dia. Dia tidak menjagakan Nabi nak memuliakan anak-anak kecil sampai mencium macam tu. Tu sahabat bertanya, kamu mencium anak kecil ke ya Rasulullah? Kamu suka cium ke ya Rasulullah? Nampak? Ini kata apa dia, sahabat bertanya pada Nabi SAW. Nak. Selepas para sahabat tanya pada Nabi SAW, maka Nabi mengiyakan. Ya, kata Nabi, ya aku suka kepada kanak-kanak yang kecil. Aku suka cium dia, kata Nabi SAW. Tu kalau kita dah jumpa dengan budak-budak yang baik, budak-budak ni semua baik, tak ada dosa kan. Kita jumpa dengan anak, kita boleh cium dia, tak ada masalah. Nak jumpa budak-budak, kanak-kanak, pegang, nak merasa kekasih kita. Maka apabila Nabi kata, ya aku suka kepada kanak-kanak, suka kepada budak-budak ni, kata Nabi SAW dalam satu hadis, barang siapa tidak mengasihi, nescaya dia tidak akan dikasihi. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi. Man la yarham yurham, kata Nabi. Siapa dia yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Tu kita kena perhati betul-betul lah. Jangan kita menunjukkan kebencian, jangan kita menunjukkan sifat marah. Marah kita bertempat, benci kita bertempat. Jangan sampai kita benci berpanjangan. Jangan. Ini di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi pesan sedemikian para jemaah? Nabi nak pastikan umat Nabi ni umat yang terbaik. Nabi nak pastikan umat Nabi ini semua masuk syurga. Maka Nabi ajarlah cara-cara macam mana nak jadi umat terbaik. Bukan sekadar kita nak jadi umat terbaik hanya disebut di bibir mulut sahaja. Tidak. Kita kena buat segala apa yang Nabi SAW ajar. Kita kena buat apa yang Nabi SAW suruh. Kita tinggalkan apa yang Nabi larang. Apa yang Nabi tidak benarkan, kita jangan buat. Kerana kita takut kita ini termasuk daripada golongan yang engkar pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita perlu faham betul-betul para jemaah sidang para penonton sekalian. Kita tidak nak kita jadi umat yang mana senantiasa dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat, tetapi kita nak jadi umat yang senantiasa melakukan perkara yang berbentuk ketaatan. Maka kita akan mendapat ganjaran dan mendapat kebaikan daripada apa yang kita buat, daripada apa yang kita laksanakan. Kerana kita kena percaya dan yakin setiap apa yang Nabi SAW tunjuk itu adalah antara contoh kepada umat baginda SAW. Ini di antara Rasulullah dengan kanak-kanak. Nabi sayang, Nabi suka cium kanak-kanak, Nabi suka buat baik, bergurau dengan kanak-kanak kan. Ini di antara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara contoh yang paling terbaik lah kepada umat baginda, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tengoklah bagaimana Nabi. Kalau lelaki tengok cara Nabi, kalau perempuan tengoklah cara isteri Nabi SAW. Dia melayani Nabi macam mana, dia melayan kerenah Nabi macam mana, dia menyesuaikan keadaan macam mana. Belajarlah dengan isteri Rasulullah dengan kita mempelajari sirah Nabi. Sirah Nabawiyah tu selalu baca, selalu kita dengar dan kita hayati betul-betul. Kurangkan kita melihat benda-benda yang tidak memberi manfaat, tontonan movie-movie, drama-drama yang tidak mendatangkan manfaat. Kurangkan, jangan tengok. Kalau boleh tengok benda-benda yang manfaat. Nampak? Supaya kita nak pastikan mata kita ni adalah mata yang memberi manfaat. Setiap anggota kita memberi manfaat. Apa-apa benda pun ada kemanfaatan. Kemanfaatan ini para jemaah sekalian sebenarnya adalah untuk kita juga sebenarnya. Untuk keselamatan kita. Untuk kebaikan kita. Jangan kita fikir untuk orang lain, fikir untuk kita. Keselamatan untuk kita juga, jangan jaga dan sebagainya. Ini yang perlu kita faham di dalam memastikan kita menhayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh para jemaah, Ustaz share 3 je. Nak share banyak lagi, tapi Ustaz mengambilkan 3 poin pada pagi ni. Tuan-tuan ada kelapangan, boleh dengar balik dan faham balik. InsyaAllah selamat beramal. Selamat kita mengikutkan sunnah Nabi. Kalau kita kata kita sayang pada Nabi. Kalau kita nak selamat, amalkan sunnah Nabi. Kalau kita nak selamat, ikut jejak langkah Nabi. Kalau kita nak selamat, senantiasalah kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz rasa cukuplah sekadar tu pada pagi ni. Terima kasih kepada tuan-tuan semua di atas tontonan. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Akhil Zakir di atas share link pada pagi ni. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala
Yang kurang itu kelemahan pada diri ustaz mohon keampunan, kemaafan. InsyaAllah kita akan bersua pada episod akan datang, pada masa akan datang, pada live akan datang. Mudah-mudahan kemanfaatan kita akan peroleh insya-Allah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.